أصحاب الأعظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan ajar, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk sama-sama hadir ke masjid ini, sama-sama kita sempurnakan solat subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita termasuk dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berikanlah khabar gembira, basyiril masyaina fi zulam minal masjid bin nuri tam yaumil qiyamah. Nabi sebut dalam hadis dia, berikanlah khabar gembira kepada orang yang berjalan di dalam keadaan gelap menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan ketika orang lain gelap gulita, kita disinari oleh nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita bermula pada muka surat yang ke-221. Muka surat 221 ayat yang ke-49 daripada surah An-Naml, ayat yang ke-49. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. Ayat yang ke-49. Qalu taqasamu, sesungguh mana asli kan? Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran wajibul gunnah, hendaklah dibaca dengan dengung qadar 2 harakat. 2 harakat maksudnya 2 gerakan jari. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Kita jumpa huruf ha besar ini pun dah banyak kali kita bincangkan. Semua huruf ha besar yang kalau dia bagi depan atau dia bagi bawah, di hadapannya ada huruf waw kecil. Kalau dia bagi depan ada waw kecil, mesti dibaca dengan panjang 2 harakat. Itu kalau di hadapan waw kecil itu bukan huruf hamzah berbaris. Kalau huruf hamzah berbaris baru kita baca 4 harakat. Yang ini kita baca 2 sebab mad silah qasirah. Maknanya kalau jumpa ha besar, depannya ada huruf waw yang kecil atau huruf ya yang kecil, itu adalah mad silah. Cuma nak bezakan dia, mad silah qasirah pendek atau mad silah tawilah panjang. Mad silah qasirah yang pendek iaitu apabila ada huruf ha, lepas tu ada huruf waw yang kecil atau ya yang kecil, di hadapannya ada huruf yang bukan huruf hamzah berbaris. Selain huruf hamzah lah, itu mad silah qasirah, kita baca 2 harakat. Tetapi seandainya di hadapan huruf waw atau ya yang kecil itu huruf hamzah berbaris, itu kita kena baca 4 harakat. Itu mad silah tawilah. Ini mad silah qasirah. Lanubayyitannahu wa ahlahu thumma. Jadi wa ahlahu sama dengan lanubayyitannahu, mad silah qasirah. Thumma, semua mim yang bersabdu dengan nun yang bersabdu adalah wajibul gunnah, wajib dengung qadar 2 harakat. Thumma lanaqulanna, itu pun wajibul gunnah. Liwalihi, ini mad silah qasirah, kali ketiga kita jumpa dalam ayat. Ma syahidna, syahidna dal, semua huruf dal yang mati dalam Quran dia adalah qalqalah. Cumanya kalau dia mati tengah-tengah bacaan kita, itu adalah qalqalah sughra. Kalau di hujung tu kubra, yang ini sughra. Sughra itu kecil lah. Maknanya janganlah kita bunyikan, detakkan itu terlampau kuat. Ma syahidna mahlika ahlihi. Ahlihi mad silah yang keempat, mad silah qasirah yang keempat, kita baca 2 harakat. Wa inna, satu lagi wajibul gunnah pada huruf nun, kali yang ke-3 kita jumpa dalam ayat ni. Wa inna lasadiqun. Lasadiqun ini mad arid disukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsiran. Mereka berkata, bersumpahlah kamu sesama kamu dengan nama Allah
sesungguhnya kita akan serang secara mengejut dia dan keluarganya di malam hari. Kemudian kita akan katakan kepada walinya, yakni warisnya, ahli keluarganya yang tinggal, kami tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Sesungguhnya kami orang-orang yang berkata benar. Jadi tuan-tuan, ini kita masih lagi sekitar membincangkan peristiwa Nabi Saleh dengan kaumnya yang Allah Ta'ala ulang sekali lagi penceritaannya. Di sini di mana sumpah daripada kaumnya sesama mereka ketika mereka mesyuarat nak membunuh, menyerang Nabi Saleh. Mereka minta, semua bersumpah, malam hari nanti kita seorang Nabi Saleh ni, kita bunuh semua. Besok kalau keluarga dia tanya, kita kata kita tak tahu. Yang ini di sini diterangkan sebahagian dari bencana yang telah mereka lakukan itu, iaitu dalam masa mereka mengadakan perbincangan sesama mereka mengenai perkara Nabi Saleh alaihi salam, sesudah mereka membuat tindakan membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam dan mendengar ancaman daripadanya yang memberi amaran, kamu bersenang-senanglah di negeri kamu dalam tempoh 3 hari. Kan bila kaum Nabi Saleh ni dia bunuh, apa tu? Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyamin dhalika wa'dun ghairu makdzub. Dalam Quran sebut, mereka membunuh unta tu, menyembelih unta tu, disebut oleh Nabi Allah Saleh, tamatta'u fi darikum 3 ayyam, suku-sukulah 3 hari ya. Lepas tu kamu akan menerima azab yang tak boleh didustakan. 3 hari ya. Nabi Saleh bagi tempoh selepas unta itu disembelih. Jadi bila dengar ancaman itu, kaum Nabi Saleh yang 9 orang ni dengan ketua-ketua ni, dia berbincang sama sendiri. Sebelum kita musnah 3 hari, kita musnah dia dulu. Dia yang mati dulu sebelum kita mati. Kok kita matilah, kata dia. Inilah perbincangan mereka. Mereka bersumpah. Masing-masing kata sumpah dengan nama Allah, kita bunuh dia malam hari. Kemudian kalau ahli keluarga dia tanya, kita pun buat tak tahulah. Katakan kita pun tak tahu macam mana boleh terbunuh Saleh. Ini perancangan jahat daripada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Selepas itu kamu bersumpahlah dengan nama Allah, mari sama-sama kita serang secara mengejut pada malam hari ke atas Saleh dan keluarganya. Kemudian kita akan katakan kepada warisnya yang akan menuntut bela di atas kematiannya bahawa kami tidak hadir menyaksikan waktu dia dan keluarganya mendapat kemalangan yang menyebabkan mereka binasa itu. Kami tidak tahu siapakah orang yang telah membunuhnya dan keluarganya. Kami bersumpah apa yang kami katakan adalah benar. Minta sama-sama sumpah. Ini kata-kata daripada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Beginilah caranya mereka membuat tipu daya kepada Nabi Saleh alaihi salam yang merupakan suatu bencana di muka bumi. Mereka buat mesyuarat ni, nak nipu ni, buat mesyuarat diam-diam, bukan tengah-tengah ramai. Sebab dalam tafsir Qutubi sebut apa? Pada orang tak beriman pun dengan Allah, dia tahu menipu tu tak baik. Orang beriman pun tahu menipu tu tak baik. Dia tahu buat sesuatu. Ikan pula kepada orang-orang yang beriman, dah sah-sahlah menipu tu memang. Orang kufur dengan Allah pun tahu menipu tu tak apa nak elok. Sesuanya apa dia buat? Perancangan, tertipu nanti. Sebab tu Imam Qutubi sebut dalam tafsir dia, orang beriman pun tahu menipu tak bagus, dia buat sesenyap kan? Jadi kalau bagi orang tak beriman pun tahu dusta itu tak bagus, sepatutnya bagi orang-orang Islam ni Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, jauh-jauhkanlah menipu, berkata dusta ini. Sebab itu Nabi SAW meletakkan bila seseorang boleh berdusta, bohong,
Maka itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kemunafikan. Dalam hadis yang banyak Nabi sebut ayatul munafiq salasa. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Kan? Ada 3. Wa iza haddatsa kadzaba. Bila dia cakap, dia bohong. Dia dusta. Dia dusta. Itu di antaranya. Ada banyak lagi dalam matan-matan yang berbeza. Di antaranya lagi disebut wa iza wa'ada wa iza tumina khana. Bila diberikan amanah, dia khianat. Wa iza wa'ada khalafa. Bila dia berjanji, dia mungkir. Itu di antara tanda-tanda kemunafikan. Jadi orang-orang beriman sepatutnya menjauhi sifat nifak itu dengan salah satu caranya menghindarkan berkata bohong atau dusta. Lagilah bahaya pembohongan yang kita buat sampai akhirnya. Dalam masa kita mempertahankan pembohongan kita, tipu kita, banyak orang buat tu, kita masukkan di situ nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan pembohongan itu. Wallah betul aku tak buat. Wallah. Kita dah tak betul, maka kita hina, kita cela Allah Taala. Kita bawa nama Allah Taala dalam pembohongan itu. Cukup dicela dalam agama kita. Kemudian pada ayat yang ke-50, mereka buat tipu daya dan kami Allah pun membuat tipu daya sedang mereka tidak sedar. Saya suka ulang lagi perkataan ini. Wa makaru makran wa makarna makra. Mereka buat tipu daya dan kami, yakni Allah, buat tipu daya. Kan mungkin ada yang baru masuk kuliah ni kan. Kenapa pula dia tanya-tanya nanti, kenapalah Allah gunakan ganti nama kami ni? Jadi Tuhan ni ramai kok, kami ni ramai. Jadi saya jelaskan balik, kami di sini ganti nama Allah Ta'ala gunakan kami ni bukan nak tunjukkan di sini bilangan. Bukan lil adat, itu nak tunjukkan bilangan Tuhan tu. Tetapi lil ta'zim, nak tunjukkan kebesaran, nak mengagungkan Allah. Sesuai dengan pemikiran manusia, bila guna kami ni ramai jadi kuat. Jadi Allah Ta'ala di sini nak tunjukkan kekuatannya, bukan bilangannya. Itu kena faham di situ. Mereka buat tipu daya dan kami Allah pun buat tipu daya sedang mereka tidak sedar. Mereka tidak sedar. Orang-orang kaum Nabi Saleh, dia buat sesuatu perancangan untuk membinasakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun buat perancangan juga untuk memusnahkan mereka. Betapa malangnya kita beryo-yo kita menipu orang, dalam keadaan kita lupa orang tu dah tahu apa yang kita rancangkan. Akhirnya nanti kita yang ada itu. Beginilah keadaannya kaum Nabi Saleh pada ketika itu. Allah memberi peringatan bahawa mereka yang 9 orang itu telah berpakat membuat tipu daya yang membawa kepada kerosakan dan bencana di muka bumi disebabkan mereka hendak membinasakan Nabi Saleh alaihi salam bersama-sama keluarganya. Dulu kita dah bincang 9 orang ni adalah merupakan ketua-ketua yang tak pernah, dalam tafsir Qurtubi sebutnya, tak pernah buat kebaikan langsung. 9 orang memang bermasalah. Dialah yang merancang, 9 orang inilah merancang nak membunuh, menyerang Nabi Saleh pada waktu malam. Tetapi Allah akan menimpakan malapetaka berupa seksaan yang datangnya dengan segera, sedangkan mereka tidak menyedari akan tipu daya Allah mereka kepadanya. Mereka sebenarnya lebih besar dan lebih hebat. Kepadanya tu kepada Indonesia, kepada mereka tak sedar kan. Mereka rasa dah bagus perancangan tu. Mereka lupa perancangan Allah lagi cantik, lagi baik. Akhirnya Allah Ta'ala jelaskan, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan tipu daya mereka. Sesungguhnya kami, yakni Allah, musnahkan mereka dan kaum mereka sekalian. Di akhir nanti, perancangan-perancangan jahat orang-orang yang nak memusnahkan Rasul, maka mereka akan dimusnahkan oleh Allah. Dia sunnatullah macam tu kan. Apa pun perancangan orang nak merosakkan agama ni, akhirnya yang menang agama itu sendiri. Sebab agama itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang dukung agama ni, dia kena yakin bahawa agama ni
Akhirnya nanti kemenangan, kesudahannya adalah kemenangan kepada agama. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 51 ni. Maka perhatikan bagaimana kesudahan tipu daya mereka. Sesungguhnya kami Allah musnahkan mereka dan kaum mereka sekalian. Disebutkan tak ada seorang pun yang tinggal. Kaum Nabi Saleh ni semuanya habis dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh orang yang mendengar kisah kaum Samud dengan Nabi Saleh alaihi salam itu supaya merenungkan apakah kesudahannya kaum yang merancangkan tipu daya dan membuat bencana di muka bumi. Tak lain, tidak bukan jawapannya hanyalah kebinasaan dan kemusnahan dua akhir. Mereka telah ditimpa oleh suara gemuruh yang amat dahsyat, iaitu dengan panahan halilintar yang datang dari atas langit, sehingga mereka semua mati bergelimpangan di rumah mereka atau di mana sahaja mereka berada dan tidak seorang pun yang terselamat. Ini pengikut yang 9 orang tadi lain tak cerita adalah diriwayatkan bahawa Nabi Saleh alaihi salam di negeri Al-Hijri ada mempunyai masjid di kampungnya tempat dia mendirikan sembahyang. Ini riwayat kata di perkampungan Hijr tu ada masjid tempat Nabi Saleh solat. Penduduk di situ berkata, Saleh menjangkakan dirinya akan terlepas daripada kita dalam masa 3 hari. Tidak, kitalah yang akan menghabiskan dia dan keluarganya terlebih dahulu sebelum 3 hari. Ini kaumnya cakap. Kemudian mereka pergi ke tempat Nabi Saleh alaihi salam untuk membunuhnya. Maka dengan tiba-tiba sebuah batu yang amat besar telah runtuh dari atas salah sebuah gunung lalu menghempap ke atas mereka sehingga mereka mati semuanya. Begitu pula penduduk-penduduk kampung yang lain juga telah mati di tempat masing-masing ditimpa oleh suara petir yang bergemuruh, sedangkan Nabi Saleh alaihi salam bersama pengikut-pengikutnya telah diselamatkan oleh Allah. Dalam tafsir Qurtubi saya sempat tengok tuan malam tadi, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ni, yang pergi rumah Nabi Saleh, dia kopung rumah Nabi Saleh, tiba-tiba jatuh sekotel batu. Berkata Imam Qurtubi, batu itu diangkat oleh malaikat tunggu ya. Kerana datang Gunung Saleh, datang dia pergi iskotul, hopap mati semua, terus mati. Tak ada maaf. Kemudian ada pula pandangan yang kedua yang mengatakan bahawasanya ketika mereka datang ke rumah Nabi Saleh beramai-ramai, tiba-tiba mereka melihat lemparan batu besar-besar penuh masing-masing. Mereka nampak batu tu apa, tapi tak nampak siapa yang balik. Malaikat-malaikat Allah melontar batu-batu ke arah mereka. Sampai matilah orang yang ada sekitar rumah Nabi Saleh. Ada juga pandangan yang ketiga mengatakan bahawa pertama tadi malaikat angkat batu hempap kan. Kedua, mereka dapat batu itu apa? Kan malaikat Allah. Baling batu orang tak ada. Ketiga, ada malaikat duduk di lereng gunung sekitar surau tu, rumah Nabi Saleh. Sekitar itu, bila mereka datang, maka malaikat ni runtuhkan batu-batu tu mengenai habis. Itu yang datang mengepung rumah Nabi Saleh. Adapun yang lain-lain tu, mereka tiba-tiba kena macam bisul. Bisul timbul bongkak-bongkak. Lepas itu biru. Lepas itu hitam, gaib. Jadi mereka jadi sakit-sakit kerana bisul itu. Sampailah mereka mendengar suara halilintar, pekikan, dan panahan halilintar daripada langit membunuh semua yang ada. Tak ada seorang pun yang tinggal. Habis dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala nak musnahkan, senang sangat, dengan satu suara pekikan, siap dengan panahan halilintar daripada atas mengenai semua kaum Nabi Saleh, dan akhirnya mereka semuanya mati di rumah masing-masing. Yang kat luar, dalam rumah. Itulah maksud ayat 52. Itulah rumah-rumah mereka yang keadaannya telah kosong disebabkan mereka zalim. Sesungguhnya demikian itu menjadi keterangan bagi kaum yang mengetahui.
Bila manusia ni dah terlampau-lampau pernah kezaliman yang dibuat di muka bumi ni tuan, itu semua melayakkan untuk mereka diazab. Sampai sekarang banyak sangat kemungkaran-kemungkaran yang kita buat dalam muka bumi ni, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan azab. Bezanya orang dulu-dulu, dia bukan umat akhir zaman, maka mereka dimusnahkan semua. Datang kaum Sabah, kaum Samud, datang Lut, semua mereka dimusnahkan oleh Allah habis. Jadi padang jarak para buku masing-masing. Kita ni umat akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala ada ketentuannya untuk umat ini. Ada qadar hidup dunia sampai bila. Kamu dah so mati semua kan? Boleh tinggal lagi, tak ada yang tinggal. Dan kita ni pun menumpang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ni dia buat banyak kesalahan, tapi Allah Ta'ala tak musnahkan itu semua. Masih lagi diberikan kesempatan. Itu semua bawa maksud tuan-tuan, supaya kita sentiasa mengkoreksi diri, melihat diri kita, memperbetulkan ibadah, memudiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, lebih-lebih lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih ada masa, maka kita berusahalah menjadi di antara hamba-hamba Allah yang terbaik. Menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Tapi akhir zaman ni tuan-tuan yang membuat ada salah satu di antara kesalahan besar yang kita buat, umat akhir zaman ni, yang mereka tidak sadar. Mungkin dulu-dulu dah disebut yang diterima mereka satu kefahaman, akhirnya yang itulah mereka pakai untuk mengharuskan apa yang mereka buat lagi. Apa kesalahan yang kita buat tuan-tuan? Iaitu umat akhir zaman ni, dia tidak tamak lagi untuk solat secara berjemaah. Kita tengok dalam hadis Sahih Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim ada cerita, ada cerita panjang. Hadis tu panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tu tentang, antaranya saya ambil mafhumnya, Nabi sebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan untuk Nabi kamu ni sunanul huda, satu sunnah cara hidup yang membawa kepada petunjuk. Dan salah satu cara hidup yang membawa kepada petunjuk itu adalah solat fardu secara berjamaah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat fardu secara berjamaah. Maka janganlah kamu solat seperti mana solat orang yang meninggalkan solat fardu secara berjamaah, yang bila kamu buat la dalaltum. Disebut dalam hadis tu, bila kamu tinggalkan solat fardu berjamaah ni, kamu sesungguhnya telah sesat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ada 3 orang dalam satu kampung yang meninggalkan berjamaah, maka orang ini pasti istahwaza alaihimu syaitan. Syaitan pasti akan menyesatkan. Nabi sebut hujung hadis itu, sesungguhnya kambing yang terpencil daripada kawanannya itulah yang akan dimamah atau dimakan oleh serigala. Sebab itu naklah fa'alaikum bil jamaah. Nabi sebut naklah kamu tunaikan solat fardu secara berjamaah. Dalam hadis itu jelas Nabi sebut la dalaltum, kamu sesat nanti. Kamu ketinggal, kamu buat seorang-seorang kat rumah. Bila kamu buat kat rumah, kamu akan disesatkan oleh syaitan. Berlainan kamu duduk bersama-sama di masjid, di surau. Bila kamu tak ada, kawan-kawan tanya, mana haji ni? Dah lama tak datang. Katakan, mana kawan kita ni? Ditarik kita balik. Tak tangan tarik balik. Jadi kita terpelihara dalam satu kumpulan ukhuwah cukup cantik. Dengan kita seorang-seorang di rumah, akhirnya kita rasa betul apa yang kita buat. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain, sesungguh laqad hamamtu an amura fityati, aku sungguh-sungguh nak suruh pemuda zaman tu kumpul kayu api, aku nak pergi bakar rumah-rumah orang yang tak solat secara berjamaah. Jadi rumah kita ni tuan-tuan, untuk solat sunatnya, solat fardu kita buat di masjid, di surau. Itu yang tepat. Sebab kita tu dah dengiang-yang kita tengok kita. Solat fardu berjamaah ni fardu kifayah. Seorang boleh, lain tak payah. Itu akhir ramai tak nak pergi solat berjamaah. Bahkan kalau tuan-tuan tengok apa yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari ke dalam kitabnya, dia
Dibawakan pandangan sebahagian daripada sahabat dan tabi'in menyebutkan meninggalkan sembahyang secara berjamaah, sembahyang fardu berjamaah itu adalah haram. Menunaikannya di tempat azan dilakukan adalah fardu, satu kefarduan. Ada pendapat yang begitu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus melaksanakan suruhannya dalam keadaan kita tidak menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jadi mereka dibunuh. Itulah gambaran yang masih tinggal lagi apabila Allah memusnahkan mereka itu. Iaitu di sana sini terdapat bekas-bekas rumah, bangunan-bangunan mereka yang berkeadaannya telah kosong sama sekali akibat dari kezaliman penghuninya disebabkan mereka syirik dan mendustakan Rasul. Maka kejadian tersebut akan menjadi pengajaran yang cukup terang bagi mereka yang mempunyai pengetahuan, iaitu pengetahuan tentang adanya hubungan di antara sebab dengan menyebabkannya mengikut peraturan ditetapkan oleh Allah. Sebab dengan yang menyebabkannya. Sebab buat mungkar, maka akhirnya turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita marah bila orang sebut sedikit ini bala daripada Allah ni. Ada orang marah sedikit bala, dia tak nak sebut bala tu. Dia kaitkan bencana alam, pergi tiupan angin monsun macam-macam lah. Panas kenaikan suhu global macam-macam lah istilah hari ni. Yang nak mengelakkan mengatakan dia tu dah bersalah. Bawalah istilah macam-macam. Hakikat dia tak ada benda yang berlaku tak muka bumi ni, dia berlaku dengan sendiri. Alam yang setting. Semula jadinya alam ni bentuk, tak ada. Semuanya berlaku kerana urus tadbir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Sampai yang masuk dalam mulut kita ni pun bukan kita yang cari, bukan kita yang jawab, semuanya Allah Taala bekerja. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah Taala sebut kami yang beri makan kamu tu dan anak-anak kamu tu kami yang beri makan. Allah Taala sebut. Bukan kita yang cari makan, kita makan tak ada. Semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita kena yakin. Kemudian ayat yang terakhir dalam pengkisahan cerita Nabi Saleh ini, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami yakni Allah selamatkan orang-orang beriman dan adalah mereka itu orang-orang yang takutkan Allah. Akhirnya nanti keimanan itu akan memberi keselamatan pada kita semua, pada yang beriman, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala pasti selamat. Allah telah menyelamatkan Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya dari malapetaka tersebut kerana mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan takutkan seksaannya untuk menderhakai Allah. Akhirnya Allah selamatkan orang-orang yang beriman di zaman, bukan saja zaman Nabi Saleh, di mana-mana zaman Allah Ta'ala pasti menyelamatkan orang-orang yang beriman. Daripada zaman berlakunya pertembungan Nabi Nuh, Allah Ta'ala masukkan dalam bahtera, orang lain banjir mati, yang kufur, yang beriman selamat. Akhirnya Nabi Musa, dia tak naik bahtera macam Nabi Nuh, tapi Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Musa AS sampai boleh belah laut, selamat. Selamat akhirnya yang beriman dengan Allah. Nabi Lut, walaupun dia terbalikkan bumi kampung dengan isteri Nabi Lut sendiri habis, yang beriman selamat dengan Nabi Lut alaihi salam. Begitu juga mengikut Nabi Ibrahim, sampailah Nabi Saleh, sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesudahannya di mana orang beriman pergi, akhirnya mereka diselamatkan ke Madinah sampai boleh buat kerajaan, dan akhirnya mereka tawan balik Mekah, tanah air mereka. Kesudahannya adalah kejayaan kepada orang-orang yang beriman di dunia lagi, di akhirat sudah pasti Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurga kepada mereka. Iman, siapa yang beriman, percaya dan yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kesudahannya adalah kebaikan. Kisah Nabi Saleh alaihi salam ini telah terdahulu dalam surah Hud ayat 61 hingga 68. Ini telah saya bacakan tadi sebahagiannya. Tadi kan fa'aqaruha faqala tamatta'u, itu dalam surah Hud.
Panjang cerita dalam surah itu. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut yang setia kepadanya telah diselamatkan oleh Allah dari malapetaka yang menimpa ke atas kaum musyrikin semasa meninggalkan mereka, sebagaimana Nabi Saleh alaihi salam meninggalkan kaum dan negeri. Pada saat dah hampir-hampir bona dah tak ada pertolongan, di saat akhir-akhir itulah, saat dikala tidak ada lagi dah daya usaha, mereka bulat penyerahan pada Allah, pada ketika itu akan pasti datang pertolongan daripada Allah. Itu tengok kan, itulah keadaan orang beriman. Bila terdosa nanti akan ada pertolongan daripada Allah. Kerana Allah nak pergantungan kita ni bulat pada Allah. Kita tengok dalam perang Khandaq, 10,000 kepung Madinah. Memang kita ada apa nak buat. Dalam tu 3,000 yang kepung 10,000. Akhirnya dengan bantuan Allah, Allah Ta'ala hantar macam-macam angin, puting-puting kuat, menerbangkan kemah-kemah terazab, akhirnya mereka lari terjara. Itulah keadaannya. Tuan-tuan, bila kita yakin dengan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada bondo yang boleh membinasakan kita. Itu kita, bila kita yakin dengan itu, memang selamatlah kita. Itu kat dunia ni, kita yakin tak ada bondo yang boleh memusnahkan kita kecuali Allah. Maka kita pasti akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habislah kisah tuan-tuan, cerita Nabi Saleh. Kita habiskanlah buku ni dah akhir ni kan. Buku depan kita buat baru. Cuba kita usahakan habis sikit tuan-tuan. Ada lebih kurang dalam bagi 2 ayat ni kat sini, iaitu Allah Ta'ala ceritakan pula tentang kisah Nabi Lut. Nabi Saleh heboh kaum nak bunuh unta. Itu kemungkaran yang mereka buat. Sedangkan dipesan ini unta ni untuk tanda-tanda kehebatan Allah. Rasulullah Saleh jangan dibunuh juga. Zaman Nabi Lut lain pula penyakit. Apa penyakit? Atatuna al-fahishah, iaitu mereka buat satu kejahatan, kemungkaran yang tak pernah dibuat di orang sebelum tu, iaitu mereka kaum lelaki suka mendatangi lelaki. Tahu dalam zaman sekarang disebut sebagai homoseksual. Kisah Nabi Lut. Allah Ta'ala ingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda itu menyebutkan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam tersebut kepada kaumnya. Iaitu ingatlah apabila Nabi Lut alaihi salam memberi peringatan dan juga ancaman kepada kaumnya kerana mereka telah melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh anak-anak Adam sebelum. Perbuatan itu berulang pada akhir zaman ni. Itulah perbuatan yang paling keji yang manusia buat kerana menyalahi sunnatullah. Allah Ta'ala sediakan kita ni, bumi ni berpasang-pasangan sifatnya. Tinggi, rendah, hitam, putih, kan, manis, tawar, panjang, pendek, lelaki, perempuan. Tiba-tiba mereka menyalahi sunnah itu, peraturan itu. Orang Nabi Lut dia tak nak ke orang perempuan, dia naklah ke orang lelaki. Kan, satu keadaan yang sungguh keji lah. Sehingga disebutkan tak pernah dibuat dia orang sebelum itu. Pada ayat 55 disebutkan, mengapakah kamu benar-benar telah melakukan keberahian kepada orang-orang lelaki, bukan kepada orang-orang perempuan. Sebaliknya kamulah kaum yang bodoh. Disebut oleh Allah Ta'ala bodoh, perbuatan mendatangi orang lelaki ni bodoh. Homoseksual dulu, tambah lagi satu pula lesbian, orang perempuan datang orang perempuan, kita nak kahwin dengan orang lelaki. Itu menyalahi sunnah. Adakah patut kamu berlaku berahi kepada orang lelaki lalu mengikutkan kemahuan hawa nafsu dan syahwat kamu untuk menjadikan mereka sebagai isteri? Padahal banyak kaum wanita yang cantik-cantik lagi sesuai dan lebih baik, tetapi mereka itu telah ditinggalkan begitu sahaja. Bahkan kamu benar-benar sudah menjadi orang-orang yang bodoh yang dipengaruhi oleh kegilaan. Bahkan Nabi Lut pernah berikan anak dia, berikan anak suruh kahwin, tak nak orang. Ni anak buat aku, kata Nabi Lut pada kaumnya, tak nak. Kerana mereka
suka kepada orang laki-laki. Dalam ayat di atas Allah mengisyaratkan tentang cemarnya perbuatan mereka beberapa perkara. Iaitu ayat yang bandingan ayat ni, ayat muka surat 224 tu, atatuna az-zukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ini surah Syu'ara, kita dah bahaskan sebelum ni. Jadi dekat sini Allah Ta'ala isyaratkan kepada kita ada perbuatan cemar yang dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Satu, berlaku berahi kepada laki-laki. Hal yang seperti ini andainya bangsa haiwan sekalipun tidak pernah melakukan. Haiwan pun dia tahu, tak ada otak, tak ada akal. Dia tahu mana betina, mana jantan. Kan? Tiba-tiba manusia yang Tuhan bagi akal ni lebih songoklah daripada haiwan. Kan? Jarang jangan jumpa ayam jantan dia balik ayam jantan balik kerja ayam jantan tu mana dia berlaku tu, bukan. Dia nak pergi apa ayam tu dah. Kan ayam, kucing semua. Kucing lelaki pula. Kucing jantan jumpa kucing jantan, dia cakap tak ada dia bercinta dah. Kucing pun tahu. Mana yang lebih tahu orang daripada kucing lagi. Kan? Kedua, bukan kepada orang-orang perempuan, iaitu perbuatan meninggalkan orang-orang perempuan dan menggantikannya dengan orang lelaki sebagai isteri itu adalah terbalik yang merupakan suatu kesalahan dan jenayah yang amat besar. Allah Ta'ala sediakan orang perempuan sebagai pasangan kepada orang lelaki, ditinggalkannya. So kesalahan jenayah yang besar, kata Ustaz maksud Haji ni. Dan yang ketiga, sebaliknya kamu kaum yang bodoh, bal antum qaumun adun, melampaui batas, menunjukkan bahawa mereka yang melakukan perbuatan keji dan cemar seperti itu adalah perbuatan orang bodoh yang tidak berakal sama sekali. Jadi hari ini zaman ni kalau ada bangsa ni, kumpulan gay ni apa semua ni, laki sama laki ni, itu adalah sebodoh-bodoh orang. Sebodoh-bodoh orang. Itu semua mengundang azab dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala siap tanya lagi, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha. Adakah kamu akan kau buat satu perkara yang orang belum pernah buat lagi? Kita dah baca Quran dah tahu dah, Allah Ta'ala menempelak, mencela orang yang melakukan homoseksual. Tiba-tiba berlaku balik perkara yang Tuhan tempelak, yang Tuhan cela itu. Sahlah orang yang melakukan itu adalah orang yang buta Quran, buta isi Quran. Ada pula yang menyokong, memang parah. Itulah sebodoh-bodoh manusia meninggalkan salah satu daripada nikmat syurga yang Tuhan tak pernah bawa ke dunia ni. Satu, iaitu orang-orang perempuan. Dalam syurga orang perempuan ni Allah Ta'ala bawa tempoh bumi ni. Satu nikmat syurga. Kan? Dalam syurga tu bidadari lain cerita orang kan. Kalau campak satu kitab saya baca, bidadari tu lain. Kalau campak satu jari dia pergi kelengkeng ni, masuk tempoh bumi ni, tercampak jari sini, hilang cahaya matahari ni. Hilang cahaya matahari ni, timbullah cahaya jari kelengkeng dan jari dia. Kok dia meludah sekali tempoh bumi ni, beramai orang bawa robot. Air ludah dia jari ni, robot orang. Kita pun meludah, orang tidur sebelah kita, orang rumah pun tak nak meludah kita, ada siapa nak. Sambun pun tak nak orang meludah. Itu bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga. Jadi ada 3 kesalahan yang mereka lakukan berdasarkan ayat 165 sampai 166. Kan? 165 sampai 166. Kesudahan orang yang melakukan perbuatan cemar atau liwat ini adalah sangat buruk dan besar bahayanya, baik dalam segi kesihatan maupun dalam segi moral. Bahkan mereka akan diancam kelak dengan turunnya malapetaka yang maha dahsyat. Jadi di bawah ni dibawa lagi cerita akhirnya dalam surah Syu'ara juga Allah Ta'ala ceritakan, kemudian kami yakni Allah binasakan orang-orang lain
dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, dan amatlah buruknya hujan yang ditimpakan kepada orang-orang yang diberi peringatan. Sungguhnya demikian itu merupakan keterangan, akan tetapi kebanyakan mereka tiada beriman, dan sesungguhnya Tuhan sememangnya Dia perkasa lagi penyayang. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan hujan batu kepada kaum Nabi Lut. Dia dibinasakan oleh Allah dengan hujan batu yang dibawa oleh angin ribut yang sangat kencang, dan batu itu pula mengandungi api yang membakar seluruh negeri. Dia bukan sekadar batu kosong, tapi batu itu bawa api membakar seluruh negeri. Di samping itu pula akan terjadi pula gempa bumi yang dahsyat. Dia membalikkan permukaan bumi yang di atas terbenam ke bawah, masuk ke perut bumi, dan bahagian bawah di dalam perut bumi pula melambung ke atas. Orang naik atas, terbalik ke bawah. Allah Ta'ala musnahkan kaum Nabi Lut di atas dosa yang telah mereka lakukan, iaitu melakukan homoseksual. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tamat juzuk 19, tuan-tuan. Juzuk 19 kita tamat. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita tengok minggu akan datang juzuk 20. Saya ingat lagi bila pandang buku ni, ingat Allah Yarham Ustaz Hasan ni kan. Kali pertama saya datang sini, saya ambil pertengahan juzuk 12. Imam jumpa betul-betul ketiak. Pada ketika saya rasa bila pindah daripada tampil, beritahu ke rumah, Alhamdulillah yang di Gombau ni kita akan hidup dengan aman. Orang tak pernah, abang tak ada kuliah kat Gombau, janganlah risau. Besok tiap malam kita makan ke rumah. Konon ni lah, hampir tetap tu. Sama orang macam kita tampil ni boleh datang imam masa tu, Ustaz Zaruddin, Ustaz bagi ibu kitab, Ustaz Muzni yang cakap Ustaz kuliah Quran, sambunglah pada Ustaz Hasan dan Muzu tu. Sebab tu bila saya tengok, setiap kali tengok dia tafsir ingat Ustaz Hasan kan. Dah kita dah baca dalam tangan saya tu dah 7 juzuk dah, 7 ke 7 juzuk lah. Boleh, sudah boleh 7 juzuk. Mudah-mudahan tuan-tuan sampai kita khatamkan ni. Mudah-mudahan sebelum saya pencen boleh saya khatam ni dulu. Tak aku sampai lah. Tapi kalau saya tak sampai, saya tengok purata tu satu kitab ni kita habis setahun habis kitab ni. So tapi mudah-mudahan lah kita pasang niat sesama tuan-tuan, jangan berubah niat. Kita akan cuba usahakan khatamkan ayat-ayat Allah Ta'ala ni dari segi tafsirannya untuk kita cedok ilmu-ilmu, nasihat-nasihat dan bimbingan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bila kita tidak lari niat, sentiasa kekal niat kita. Walaupun kita dikhatamkan dulu, tapi pahala mengkhatamkan Al-Quran secara tafsiran ini terus mengalir untuk kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إن دخل الرياء في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا صلى الله عليه وسلم.